Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi pada kali ini. Di sini saya akan membacakan manaqib ataupun mengisahkan tentang riwayat hidup dari seorang syekh, yaitu Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya, akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala dan segala wali Allah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Aku memohon rahmat atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya sekalian malaikat, sedangkan Nabi Muhammad SAW masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya. Yang zahir, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan atas segala keluarga dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Kemudian daripada itu berkata Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Sama Al-Hasani As-Sama Al-Madani radhiyallahu anhu. Wahai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa pada ketika dibacakan manaqib aulia Allah Subhanahu wa taala, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya, serta diikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa taala. Aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran, tahlil, dan bersedekah semampunya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Mana tak kala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku itu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, ahlu syariah wat tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW padahal tiada minta izin kepadanya, maka niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jikalaupun sah pada zahir sekalipun. Dan adalah tabiat atau kebiasaan Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani
radhiyallahu radhiyallahu an itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm, penuntut ilmu, dan kepada orang-orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh yang selalu menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, dan kepada segala orang fakir dan miskin, dan lagi pula sukalah ia berkhidmat pada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, dan para ulama dan para solihin dan segala orang awam dan khawas, dan ala tabiat Syekh Said Muhammad Saman Al-Madani itu ketika masa kecilnya hingga sampai mursyidnya. Dan lagi pula beliau sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula beliau juga mengekalkan musyahadatul wujud, muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan daripada adat dan merawani beliau akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tidaklah tidur beliau melainkan sedikit apabila diberikan bantal oleh orang tuanya. Ketika beliau hendak tidur, maka keluh kesah beliau seperti orang sakit. Apabila sampai waktu sahur, maka beliau bangun dari tidurnya, dan beliau sahur. Kemudian daripada itu beliau lalu sholat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula beliau sembahyang ketika terbit matahari beliau sembahyang isyraq, dan ketika matahari terbit kira-kira 1/4 segeralah beliau bangkit sholat untuk menunaikan sholat duha yang terafdal itu 8 rakaat. Dan beliau membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah, menjauhi daripada lezatnya dunia. Dan sekali itu ialah keadaan beliau sewaktu kecil. Pada masa itulah beliau disuruh oleh orang tua beliau masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selepas makan dilihat oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tua beliau ke tempat gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil. Lalu dikhabarkan oleh orang tua beliau tentang hal ikhwal anaknya tersebut, dan dijawab oleh gurunya tersebut, janganlah syak dan ragu-ragu lagi, beliau ialah wali Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hal ikhwal di masa kecil, yakni sebelum baliknya. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahu